Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Apa khabar semua? Dah lama tak jumpa. Jadi hari ini saya cuba membuat satu kaedah baru, iaitu membuat video untuk membantu kamu semua dalam satu hal yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang mana apa yang kita nak bincang hari ini adalah tentang sifat malas. Jadi semua orang akan ada sifat malas. Bukan kamu sahaja, saya pun ada sifat malas, dan orang lain juga secara normalnya akan ada dalam dirinya ada sifat malas. Cuma bagaimana kita nak mengatasi sifat malas yang ada dalam diri kita itu, yang tu bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi pada hari ini kita akan berbincang sedikit tentang 7 langkah bagaimana kita nak menghilangkan sifat malas ataupun rasa malas dalam diri kita. Jadi tunggu ya semua. Jadi apa yang berlaku dalam diri kita ini sebenarnya, apabila malas, sebenarnya kita sendiri pun tak tahu kenapa aku jadi malas. Kita pun tak kenal pasti kenapa kita menjadi malas setiap hari. Sedangkan orang lain boleh belajar, orang lain boleh bekerja dengan baik. Tetapi kadang-kadang diri kita sendiri tak dapat nak menguasai apa kekuatan dalam diri kita. Jadi setakat ini, hari ini kita akan bincangkan apakah langkah yang pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah malas ni. Okey, perkara yang pertama yang kamu kena ambil perhatian adalah kenali masalah utama. Apakah masalah utama yang menyebabkan kamu jadi malas? Apakah masalahnya? Adakah kamu terlalu letih? Adakah kamu tidak berpuas hati kepada seseorang? Ataupun kamu takut? Ataupun kamu tidak sehat? Ataupun kamu rasa diri kamu tidak berharga? Ataupun kamu rasa kalau aku belajar pun aku takkan dapat apa-apa? Jadi masalah-masalah itu kamu kena kenal pasti kamu berada di dalam kategori mana. Sekiranya kamu dah kenal pasti masalah utama, jadi kita boleh melaksanakan langkah yang kedua. Okey? Setelah kita kenali masalah utama kita, kita masuk kepada langkah yang kedua. Dan apa yang perlu kita lakukan di dalam langkah yang kedua ini adalah kita cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah utama yang kita kenal pasti tadi. Contohnya, jika kamu penat, kamu kena selesaikannya dengan apa? Merehatkan diri. Sebab diri kita ini ada hak untuk berehat. Kadang-kadang kita terlalu bekerja keras. Kadang-kadang kita terlalu belajar sehingga tidak ada masa rehat langsung. Anugerah untuk diri kita. Jadi kita akan lalas sekali, kita akan jadi letih. Jadi kena ada masa rehat yang teratur. Itu yang pertama. Dan contoh yang seterusnya, jika kamu rasa diri kamu tidak pandai, aku tidak sehebat orang lain, aku tak pandai seperti orang lain. Jadi apa yang kamu kena buat? Yang pertamanya, dapatkan bantuan daripada seseorang. Seseorang tu siapa? Yang pertamanya adalah guru. Sekarang ni kita ada kelas online. Ada guru yang membuka WhatsApp-nya 24 jam untuk kamu. Kamu guna sebaik mungkin. Dan selain daripada itu, kamu juga ada rakan-rakan seperjuangan kamu di kelas yang sama umur dengan kamu. Kamu boleh bertanya kepada orang yang lebih pandai. Kena buang sifat malu untuk bertanya. Kena buang segala-galanya untuk kepentingan diri kamu di masa akan datang. Okey? Dan contoh yang selanjutnya, jika kamu tidak bersemangat ataupun berputus asa, kamu kenal pasti kenapa datangnya rasa tidak semangat. Kenapa kamu rasa putus asa. Okey? Jadi kamu kena ubahkan suasana itu untuk mendapat semangat semula. Contohnya, mungkin tempat belajar tidak begitu selesa. Kamu kena create sesuatu di rumah untuk mengadakan satu sudut belajar kamu sedaya yang mungkin. Mengubah suasananya menjadi lebih seronok. Okey? Ataupun kamu memastikan persekitaran rumah kamu tu sesuai untuk kamu belajar. Atau kamu boleh berjumpa dengan seseorang yang ada inspirasi, yang boleh memberi inspirasi kepada kamu. Kamu boleh berjumpa dengan saya, cikgu, saya ni dah tak semangat cikgu, nak tanya pendapat cikgu. Boleh. Kamu boleh berbincang dengan rakan-rakan kamu. Kamu boleh berbincang dengan ibu bapa kamu. Kamu boleh berbincang dengan cikgu-cikgu yang lain. Ataupun kamu boleh berjumpa dengan ahli keluarga kamu yang mana boleh mendapatkan nasihat mereka bagaimana nak menimbulkan semangat dalam diri sendiri. Okey? Baik. Jadi setelah kamu mengenali masalah utama kamu untuk langkah yang pertama, dan langkah yang kedua kamu cuba selesaikan masalah utama kamu, tibalah masa yang seterusnya, langkah yang seterusnya, iaitu
sediakan to-do list. Apakah to-do list ini? Iaitu senarai keperluan yang kamu perlu lakukan mengikut keutamaan. Yang mana paling penting, yang mana sederhana penting, yang mana tidak penting. Dan juga apa yang segera, apa yang kurang segera, dan apa yang tidak segera. Jadi kamu kena pastikan dalam hidup kamu, kamu kena buat list, okey, buat senarai apa yang perlu kamu lakukan dahulu. Yang mana penting, yang mana segera. Apa yang seterusnya, yang kurang penting, yang kurang segera. Dan yang terakhirnya, yang tidak penting dan tidak segera. Apabila kamu membuat to-do list ini, kamu membantu hidup kamu menjadi lebih teratur. Ya, kamu tahu apa yang nak dilakukan. Tidaklah jadi kamu pegang buku ini, sempat-sempat, tak sempat nak buat, kena pegang buku ini pula. Tak sempat siap, kena pegang buku ini pula. Jadi kamu tidak teratur dalam kerja buat kamu. Jadi sekarang ni kamu kena pastikan to-do list ni kamu lakukan supaya kamu tahu yang mana yang lebih penting, yang mana kurang penting, apa yang perlu dilakukan dahulu dan apa yang boleh dilakukan kemudian. Okey? Okey, setelah kamu menyediakan senarai semak apa yang perlu dilakukan, jadi langkah yang keempat adalah mulakan sesuatu walaupun sedikit. Setiap sesuatu itu memerlukan permulaan. Jadi jika kamu tidak bermula, maka perkara itu tidak akan berjalan, tidak akan berlaku. Jadi kamu kena mulakan walaupun perkara itu sedikit. Okey? Jadi kamu kena buat dan terus buat dan terus buat. Jangan tidak buat dan tidak buat dan tidak buat. Walaupun sedikit, ia adalah permulaan yang baik. Jadi teruskan istiqamah. Istiqamah ni teruskan usaha, teruskan usaha, teruskan usaha, kerana kamu ada matlamat dalam hidup kamu untuk mencapai sesuatu. Ya, saya yakin dalam hidup kamu setiap orang individu mesti mempunyai matlamat untuk yang kamu yang nak kamu capai. Jadi teruskan usaha istiqamah. Mulakan dengan langkah yang pertama. Insya-Allah dia akan pergi ke langkah yang seterusnya. Jadi apabila kita ingin memulakan sesuatu yang baik, tentunya setiap yang baik tu dia akan ada penghalangnya. Dalam kehidupan kita, apabila kita nak berjaya, mesti ada penghalangnya. Jadi kita, langkah yang kelima ini, kita perlu tinggalkan apa jua penghalang yang menyebabkan kita menjadi seorang yang malas. Okey? Jadi apa yang selalunya yang dikaitkan dengan malas ini? Yang pertama untuk murid-murid pada zaman sekarang ini adalah gadget. Kadang-kadang handset 24 jam dengan Instagramnya, dengan Facebooknya dan pelbagai lagi lah zaman sekarang ni. Jadi jika kamu ada matlamat untuk berjaya, kamu kena tinggalkan penghalang ini, iaitu yang pertama gadget, yang kedua media masa, okey, yang ketiga permainan-permainan. Okay, kadang-kadang kita suka main takraw, kadang-kadang, tapi musim PKPB ni kadang-kadang kita nak keluar tak boleh, kita banyak bermain, contohnya games dan sebagainya lah. Jadi kita kena hadkan, bukan tak boleh main, boleh main, tetapi kena hadkan masanya. Ada masa untuk belajar, ada masa untuk berehat, ada masa nak bermain, nak makan dan sebagainya. Janganlah satu hari saja bermain. Okey, dan ada juga yang inginkan pendapatan lebih, yang bekerja. Ya, saya faham, duit itu penting pada zaman sekarang. Sangat-sangat penting. Tetapi ini yang kamu buat sekarang ini adalah untuk diri kamu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mungkin hari ini kamu boleh dapat pendapatan ini. Tetapi kalau kamu tumpu kepada pendidikan, kamu boleh apa? Kamu boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi suatu hari nanti. Okey? Perkara yang seterusnya yang perlu ada dalam diri, yang ini adalah sangat penting. Ini adalah sangat penting. Perkara ini adalah sangat penting, iaitu langkah yang keenam, iaitu adalah disiplinkan diri. Disiplinkan diri ini adalah tugas kamu sendiri. Orang lain susah nak membantu. Kalau kamu tidak ada disiplin diri ini, susah kamu nak melaksanakan perkara-perkara yang baik ini. Yang pertama yang saya nak beri contoh, jangan berehat jika tidak perlu. Contohnya ketika belajar, tiba-tiba kamu rasa nak berehat lah. Belajar 5 minit nak rehat setengah jam. Belajar setengah jam nak rehat 1 jam. Jadi kamu tak boleh macam tu. Kamu kena ada dalam minda kamu berehat jika ia perlu. Contohnya belajar, tiba-tiba dah rasa tepu dah.
perlu ambil rehat. So, ambil rehat. Jadi apa yang saya syorkan sini, jika kamu buat satu tugasan, habiskan satu tugasan itu untuk kamu buat tugasan-tugasan yang lain, tumpu. Dan bila dah habis satu tugasan, kamu bolehlah anugerahkan dekat diri kamu waktu rehat. Contohnya kamu nak pergi makan, nak minum air, nak tidur sekejap dan sebagainya. Okey? Baik. Langkah terakhir untuk tips saya pada hari ini adalah jangan sesekali berputus asa. Okey, hidup kita ini tidak lurus. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia di bawah. Apabila kita berada di atas, kita perlu bersyukur dan teruskan berusaha untuk mencapai matlamat kita. Sekiranya kita berada di bawah, kita kena bersyukur juga sebab kita masih ada peluang. Kita masih ada peluang untuk bersekolah. Dan kita kena muhasabah diri. Kita kena tengok balik diri kita. Apa yang menyebabkan kita berada di bawah? Kalau aku gagal waktu percubaan hari itu, percubaan SPM itu, apa yang aku perlu lakukan? Tajuk mana yang aku lemah? Muhasabah diri balik dan teruskan berusaha kerana kamu masih lagi tidak sampai ke garisan penamat untuk SPM ini. Jadi ada masa lagi untuk kamu berusaha. Jangan putus asa, jangan putus asa. Okey? Sebab setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, dia ada kekuatan tersendiri. Kamu kena kenal diri kamu. Apa yang kekuatan yang ada dalam diri kamu untuk kamu bantu diri kamu sendiri. Jadi saya yakin kamu semua boleh berjaya sekiranya kamu tidak berputus asa dan teruskan usaha. Jadi di sini saya ingin nyatakan juga tips-tips tambahan untuk kamu menghilangkan stres ataupun kamu nak menghilangkan sifat malas dalam diri kamu. Yang pertamanya, kamu boleh juga ingatkan diri kamu tentang matlamat. Kalau macam saya waktu saya sekolah dulu, saya akan tulis matlamat saya di dinding, di kertas dan saya lekatkan di dinding. Dekat area pintu masuk, dekat bilik saya, dekat tempat tidur saya akan letakkan matlamat. Contohnya saya nak dapat apa. Supaya apabila kita sentiasa tengok, kita akan rasa, oh, aku ada tanggungjawab dan aku ada tanggungjawab setiap hari. Okey? Dan yang kedua, saya pasti kadang-kadang bila time PKPB ni, kamu selalu tidur lambat. Mungkin main game, tengok TV dan sebagainya. Yang ni satu perkara yang tidak bagus. Okey, sebenarnya kamu kena tidur awal. Paling lewat yang kamu boleh tidur pun mungkin pukul 12 lah. Mungkin study lah. Kalau tak study tu, kamu tidur awal. Sebab kamu nak bangun awal. Kenapa perlu bangun awal? Sebab cikgu-cikgu sekarang ni sangat bersemangat untuk ajar kamu. Tetapi sekarang ni, ramai cikgu yang menyatakan tidak ramai murid yang menyertai kelas online. Rugilah kamu. Cikgu-cikgu cuba bantu. Kamu ada masa lagi. Ada banyak masa lagi untuk kamu terus berusaha. Okey? Tetapi kalau kamu buang masa begitu saja, tidak bangun awal, tidak menyertai kelas online, bagaimana cikgu nak membantu? Sebab kita dah tak boleh berjumpa. Kita cuma boleh berjumpa dalam online yang macam ni saja. Jadi, gunalah sebaik mungkin peluang yang cikgu-cikgu beri. Yang ketiga, saya boleh sarankan kepada kamu, guna teknik 20-10. 20-10. Apakah yang 20-10 ini? 20 ini adalah kamu belajar, kamu buat tugasan, kamu study, dan 10 minit untuk berehat. Atau kamu boleh menggunakan teknik 45-15. 45-15. Apakah teknik 45-15 ini? Iaitu 45 minit itu adalah untuk study, buat tugasan dan kerja-kerja yang berfaedah. 15 minit itu untuk kamu rehatkan minda. Tetapi dengan syarat 15 minit atau 10 minit ini untuk berehat, kamu jangan pergi tengok TV, jangan tengok handset. Kamu mungkin boleh pergi ke tandas, kamu boleh basuh muka, pergi tengok pokok-pokok yang hijau untuk menyegarkan balik minda. Jangan pergi ke penghalang-penghalang kamu, gadget, permainan, media massa dan sebagainya. Okey? Kesimpulannya, apa yang kita bincangkan pada hari ini, malas itu bergantung kepada 100% kepada diri kamu sendiri. Bagaimana nak mengatasinya? Malas tu datang daripada dalam, internal. Dan bagaimana nak mengatasinya perlu juga daripada kekuatan internal. 100% tu datang pada kamu. Dan kamu mestilah bermula untuk menghindarkan perasaan malas ini dengan yang pertamanya, dengan pembentukan matlamat. Apa yang kamu nak capai dalam SPM, apa yang kamu nak capai dalam kehidupan. Mesti kena ada benda tu. Okey, yang kedua, kamu mesti kena ada perancangan. Perancangan itulah yang saya nyatakan tadi tu, tentang menyenaraikan to-do list tu.
Kamu kena buat apa yang kamu nak buat, apa yang tak perlu buat lagi, apa yang disegerakan, apa yang tak perlu disegerakan. Dan apabila ada perancangan sahaja tetapi tidak ada tindakan, ia tidak berguna. Nah, tidak berguna. Ada perancangan tetapi tidak ada tindakan, tidak berguna. Jadi perancangan perlu disertakan dengan tindakan, perlu bermula. Seperti mana yang saya katakan tadi, walaupun permulaan itu sedikit, tetapi ia memberi kesan yang positif kepada hidup kamu. Dan selepas ini, kamu tambah dengan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Okey? Apabila ada tindakan, sesetengah orang ni, dia membuat tindakan sekejap saja. Macam orang tua-tua kata dulu, hangat-hangat tai ayam lah. Buat saat saja, lepas tu berhenti. Okey? Jadi, perkara yang seterusnya yang sangat penting adalah istiqamah. Ataupun teruskan. Jangan berhenti sehinggalah kamu menduduki peperiksaan SPM. Okey? Dan yang terakhir sekali, apabila kita nak melakukan pekerjaan yang baik, kita kena ada inspirasi, kita kena ada kekuatan, kita kena ada sokongan. Jadi, sokongan yang bagaimana? Kamu kena berjumpa dengan individu yang ada kekuatan inspirasi itu. Tak kira siapa, cikgu kaunseling ke, cikgu-cikgu ke, rakan-rakan ke, ataupun ahli keluarga kamu kah, yang tidak membunuh potensi diri kamu. Ataupun kamu boleh juga pergi ke suasana, kamu melihat suasana ataupun tempat yang boleh mendatangkan inspirasi kepada kamu. Contohnya tempat belajar yang tenang dan sebagainya. Dan juga kamu perlu ada bahan pendidikan yang baik, yang terbaik untuk diri kamu. Jangan malas mencari bahan pendidikan. Sekarang ini mencari bahan tu hanya di jari saja. Kamu boleh cari benda tu. Kamu lagi hebat daripada cikgu. Kamu zaman sekarang ni lagi hebat daripada cikgu menggunakan gadget-gadget. Jadi jangan buang kelebihan yang ada dalam diri kamu. Jadi di sini saya nak nyatakan sekali lagi, tolonglah semua fokus untuk kecemerlangan kamu, mengikut kemampuan diri kamu sendiri. Okey, mengikut kemampuan diri kamu sendiri. Berusahalah sebaik mungkin. Okey, tingkatkanlah motivasi diri. Carilah bahan yang terbaik. Berjumpalah dengan orang-orang yang boleh memberi inspirasi supaya kamu dapat mencapai matlamat hidup kamu. Untuk siapa? Yang pertamanya untuk diri kamu, bukan orang lain. Yang keduanya untuk kedua ibu bapa kamu. Yang ketiganya barulah untuk membanggakan cikgu, sekolah dan ahli keluarga yang lain. Tetapi yang paling penting adalah hidup kamu. Kamu melakukan apa ini sebenarnya adalah untuk hidup kamu, bukan untuk orang lain. Jadi saya rasa setakat itu saja sesi kita pada kali ini. Jadi saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Bye. Assalamualaikum.